Ya, kita jaga kita itu antara semangat yang perlu kita perkasakan, kita pegang dalam kita merempani cabaran pandemik COVID-19 ini. Seperti yang kita sedia maklum, kadar kebolehjangkitan pada ketika ini dalam negara masih lagi berada pada tahap yang sangat membimbangkan. Jadi kita perlu amalkan kawalan kendiri pada tahap yang tertinggi. Jadi untuk seterusnya Hana, kita akan bercakap berkenaan topik iaitu adakah vaksinasi ini merupakan jalan penyelesaian kepada pandemik COVID-19? Dan bersama kita pagi ini Profesor Datuk Dr. Hanafiah Haruna Rashid, Profesor Naib Chancellor Kampus Kuala Lumpur Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada saudara Munawar dan Hana. Baik, Datuk. Kita lihat sejak kebelakangan ini, Datuk, Malaysia mengalami peningkatan kes harian yang sangat membimbangkan, Datuk. Mungkin kita lihat dalam situasi semasa sekarang ini, mungkin ada juga perkara yang perlu kita perhalusi dan kita fahami bersama untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini, Datuk. Mungkin saranan Datuk berkenaan rakyat perlu sedar terhadap kepentingan vaksinasi ini sebagai jalan keluar kepada pandemik COVID-19 ini, Datuk. Ya, terima kasih kepada soalan tersebut ya. Apabila kita bercakap tentang jalan keluar ya, saya nak mengucapkan syukur alhamdulillah kerana pada sejak bermulanya program vaksinasi kebangsaan ya, fasa 1 alhamdulillah buat ketika ini telah hampir telah selamat selesai, di mana fasa 1 ini kita memvaksinasikan golongan-golongan mereka yang dianggap barisan hadapan ya. Mereka itu adalah pengamal perubatan, doktor, paramedik dan sebagainya. Ini adalah penting kerana untuk menjaminkan infrastruktur kesihatan awam kita ini terjamin. Sebab apabila kita lihat sekarang dengan kadar peningkatan kes yang tinggi, kita memerlukan benteng pertahanan terakhir kita ini di dalam keadaan yang baik supaya dapat bersedia untuk memberikan rawatan yang terbaik kepada mereka ini. Dan sejak daripada bulan lepas kita telah memulakan fasa 2 di mana golongan-golongan rentan, mereka yang mempunyai risiko-risiko tinggi untuk mendapat jangkitan ini dan juga meningkatkan kadar kematian itu dijemput untuk divaksinkan. Dan juga setelah masuknya program AstraZeneca ini, kita dapati bahawa sambutannya amat baik sekali, dan ini seterusnya secara serentak fasa 3 dan 4 dapat dijalankan. Jadi saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Kita kena ingat ya, pada ketika ini tidak ada ubat magic ya, tidak ada satu rawatan yang berkesan yang boleh dikatakan dapat merawat menyebabkan COVID-19 ini sembuh. Jadi kita perlu mengadakan ikhtiar-ikhtiar kita yang baik yang ada pada hari ini, dan vaksinasi ini adalah salah satu daripada cara untuk kita menangani masalah pandemik ini. Jadi kembali kepada soalan tadi, adakah ini jalan keluar? Sebenarnya jawapan itu terletak daripada diri kita sendiri. Adakah kita bersedia untuk memberikan kerjasama penuh kepada pihak-pihak yang berkuasa? Adakah kita sanggup berkorban ya untuk menjalankan mematuhi SOP-SOP, menjalankan lockdown kendiri? Adakah kita apabila dijemput untuk menghadiri seksi vaksinasi ini, kita akan hadir? Apabila kita seksi ini dibuka, adakah kita akan mendaftar? Semua ini terletak daripada tangan kita, dan kita perlulah sama-sama melindungi diri kita dan melindungi masyarakat di sekeliling kita. Dan kalau kita mengambil kira contoh negara lain, Datuk, sejauh manakah vaksinasi ini mampu memberi kesan seterusnya menghentikan orang kata penyebaran jangkitan COVID-19 di kalangan masyarakat? Ya, ada negara-negara yang telah lebih kehadapan daripada kita dalam melaksanakan program vaksinasi ini ya. Umpamanya Amerika Syarikat, Kanada, di United Kingdom, saya syak juga di China, tetapi kita tidak ada data untuk mengesahkan itu. Kita ambil contohlah di United Kingdom ya. Kalau kita ingat ya, pada tahun lepas setelah kita berjaya mengamalkan MCO yang pertama itu, kadar
jangkitan di negara kita amat rendah sekali sehingga menjadi satu contoh kepada pihak dunia. Ya, rakan-rakan saya di United Kingdom juga melihat bagaimanakah Malaysia dapat menunjukkan kita punya kepimpinan dalam menangani ini. Kadarnya terlalu rendah sehingga itu kosong. Pada ketika itu di United Kingdom kadarnya amat tinggi sekali, kematiannya amat tinggi sekali dan mereka seolah-olah terpaksa belajar daripada kita. Apabila kita lihat pada awal tahun ini di bulan Januari di mana kadar kematian di United Kingdom menjangkau 600 sehari, kadar kes positif lebih daripada 50,000 sehari. Mereka telah mengambil satu langkah drastik di mana telah diperkenalkan lockdown di seluruh United Kingdom dan program vaksinasi seluruh United Kingdom telah dijalankan secara besar-besaran dan pada ketika ini kita lihat 77% daripada rakyat United Kingdom telah menerima at least satu dos. 44% telah menerima 2 dos. Kadar jangkitan telah menurun secara mendadak. ICU telah lengang. Kadar kematian sekarang dalam 2 angka saja, 15. Dalam 2 hari lepas 15 saja sehari dan mereka telah dapat pada 17 hari bulan Mei telah lift dia punya lockdown. Dan apabila pada peminat bola sepak mereka dapat lihat bahawa EPL telah ada penonton-penonton di stadium Old Trafford, di Anfield, Liverpool. Jadi ini menunjukkan keberkesanan sistem vaksinasi dan juga langkah-langkah intervensi public health yang telah dijalankan. Jadi kita boleh mengambil contoh tersebut. Di Amerika juga sama dan juga seperti mana yang telah kita baca di Israel juga seperti mana telah dihasilkan terbitan daripada data disyaratkan di dalam makalah Lancet. Baik Datuk, kita lihat seperti penerangan Datuk tadi berkenaan iktibar perlu kita pelajari daripada negara luar seperti United Kingdom dan juga Amerika Syarikat di mana melalui program vaksinasi tersebut dapat mengurangkan kadar kebolehjangkitan dan juga kadar kematian dalam komuniti mereka. Baik Datuk, dalam situasi negara kita ini, kita ingin mewar-warkan, kita ingin menggalakkan lebih ramai lagi masyarakat Malaysia yang layak untuk mendaftar bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini Datuk. Namun Datuk, ada juga situasinya ada masyarakat yang layak dan mendapat janji temu vaksinasi COVID-19 ini namun tidak menghadirkan diri. Mungkin Datuk boleh terangkan apa implikasinya jika rakyat tidak mengambil vaksinasi COVID-19 ini? Ya, satu soalan yang baik Saya menyarankan bahawa kepada kita semua sekiranya diberi peluang untuk dijemput untuk menerima vaksin ini, silalah ambil peluang tersebut Kita lihat di semalam juga apabila dibuka pendaftaran kepada AstraZeneca ini kepada mereka yang berumur bawah daripada 60 tahun, dalam masa sejam sahaja 1 juta orang telah mendaftar dan telah ditutup awal tidak dapat mendaftar lagi. Jadi ramai lagi yang tidak dapat peluang tersebut dan terpaksa menunggu Bagi mereka yang mendapat peluang tersebut saya menyarankanlah sila penuhi janji temu tersebut. Sekiranya tidak dapat hadir, sila beritahu kepada pihak berkuasa supaya vaksin itu terpaksa boleh ditawarkan kepada mereka yang lain supaya tidak dibazirkan. Mungkin juga kepada pemimpin-pemimpin masyarakat saya juga harapkan dapat melihatlah kepada sebab-sebab mengapa mereka tidak dapat hadir seperti mana yang kita lihat dalam kenyataan oleh Dr. Fikri Ujang, pengarah daripada Jabatan Kesihatan Kedah menyatakan bahawa hampir 10,000 tidak hadir pada 2 hari lepas di dalam berita harian. Jadi ada sebab-sebab yang kata dia menukar fikiran, tidak dapat hadir sebab tak ada kenderaan. Yang ini kita dapat selesaikan. Kalau kita tidak menerima, maka kadar jangkitan itu akan tetap tinggi di dalam masyarakat anda dan juga mungkin satu hari mungkin keluarga kita juga akan dikenakan akan terjangkit dan kita lihat ramai yang telah mati dan kita ingin mengelakkan keadaan-keadaan begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Dan Datuk, bagaimana pula dengan individu yang telah pun menerima suntikan vaksin? Adakah posibiliti mereka untuk dijangkiti COVID-19 itu tinggi ataupun tidak? Ya, kadar itu amat rendah sekali.
ya mereka masih boleh dijangkiti, ya betul mereka boleh dijangkiti, tetapi yang kita pasti apabila mereka dijangkiti maka simptom ataupun gejala itu adalah amat ringan dan dapat semua vaksin yang ada pada hari ini telah disahkan 100% dapat protect kita daripada jangkitan yang serius yang boleh masukkan ke ICU dan menyebabkan kematian. Jadi walaupun CDC, ya, kalau kita lihat CDC di Amerika Syarikat mengatakan bahawa 2 minggu setelah dos kedua maka beberapa mereka ini telah dibenarkan untuk dilonggarkan setengah-setengah sekatan yang dikenakan kepada mereka yang tidak divaksin. Tetapi untuk negara kita, sebabkan kadar jangkitan masih tinggi, disebabkan kadar vaksinasi masih rendah, baru 7% yang dapat at least 1 dos dan 4% yang dapat 2 dos, maka kita masih memerlukan disiplin diri untuk patuh kepada SOP dan mungkin di setengah-setengah kawasan perlu diadakan kawalan pergerakan yang amat ketat. Datuk, kita sedia maklum juga sekarang ini dalam negara kita dalam situasi kes baharu semasa COVID-19 dalam negara kita sekarang ini wujud juga VOC ataupun variant of concern seperti varian daripada negara India dan juga Afrika Selatan yang menjadi kerisauan dalam masyarakat, Datuk. Jadi bagaimana Datuk ingin memberi penekanan kepada masyarakat di luar sana bahawa vaksin yang sedia ada ini berkesan terhadap varian-varian baharu ini, Datuk? Ya, alhamdulillah ya, kita tengok kajian-kajian menunjukkan vaksin-vaksin yang sedia ada dalam negara kita ini berkesan dengan variant of concern yang telah disebutkan tadi. Ya, antara sebab-sebab mengapa virus ini menular, ya, kita dapati bahawa keadaan imuniti di dalam masyarakat, iaitu kalau boleh kita mencapai imuniti kelompok, dan kemudian terdapatnya varian-varian baru yang kita pantau di seluruh dunia. Alhamdulillah varian-varian ini sedang dipantau oleh pihak berkuasa dengan mengadakan genome sequencing. Kita tahu ada beberapa varian yang telah dilaporkan tetapi jumlahnya masih kecil, dan buat ketika ini kita tahu varian-varian yang datang daripada United Kingdom dan juga varian-varian yang sedia ada adalah berkesan dan boleh dilindungi oleh vaksin Pfizer dan juga AstraZeneca yang sedia ada, ya. Varian South Africa ini ada sedikit concern sebab tapi kita tahu, ya, Johnson & Johnson ada 1 dos itu dilaporkan amat berkesan terhadap virus ini. Namun kita tetap terpaksa berhati-hati supaya virus ini tidak menular di dalam masyarakat kita. Jadi setiap hari kita mendapat maklumat-maklumat baru, ya, apa maklumat yang kita tahu pada hari semalam, pada hari ini kita dapat maklumat baru yang mungkin yang kita telah lakukan dulu kita kata benar tapi sekarang telah berubah. Maka mungkin di masa akan datang akan ada varian-varian baru disebabkan oleh mutasi-mutasi. Jadi kita terpaksa berhati-hati. But untuk menenangkan keadaan, ya, so far semua vaksin-vaksin yang kita bawa masuk ini boleh melindungi kita daripada varian-varian yang sedia ada di dalam negara kita. Dan kita tahu Malaysia telah menerima bekalan daripada 3 jenis vaksin iaitu Pfizer, AstraZeneca dan juga Sinovac, dan ada di kalangan masyarakat Malaysia yang ingin memilih vaksin itu sendiri, Doktor. Pandangan Doktor tentang perkara ini bagaimana? Ya, memanglah kalau kita boleh pilih, memang orang semua nak pilih. Banyak orang juga bertanya kepada saya, ya, what is the best vaccine? Sebenarnya vaksin yang terbaik ialah vaksin yang mana yang pertama sekali dapat kita terima. Ya, sebab betul. Semua vaksin-vaksin yang telah kita bawa masuk ini adalah vaksin-vaksin telah disahkan, mempunyai data-data yang telah disahkan selamat dan efikasinya terjamin, ya, dapat melindungi kita daripada virus ini. Jadi kita jangan terlalu memilih lah. Ada antara vaksin itu yang mungkin lebih sesuai di kalangan tertentu. Umpamanya mereka yang mempunyai alergi yang sangat teruk, ya, dan mungkin kurang sesuai untuk Pfizer. Tetapi
semua kesan-kesan sampingan yang dilaporkan adalah amat kecil sekali. Ya, ada yang dulu mula-mula risau tentang AstraZeneca menyebabkan clot, tetapi kadarnya amat kecil, 0.004, 50 kali ganda risikonya untuk kematian kalau kita mendapat virus COVID-19 ini. Jadi kita pun telah roll out beratus ramai yang telah menerima, tetapi tidak ada so far laporan-laporan yang menyatakan mereka ini mengalami kesan-kesan risiko yang tinggi. So in summary, vaksin yang terbaik adalah vaksin yang pertama sekali anda boleh dapat. Betul. Dan terima sajalah, sebab kita sekarang amat kekurangan bekalan. Bukan kita tak beli, tetapi bekalan itu datang berperingkat. Jadi kita terpaksa prioritas. Our aim, semua rakyat Malaysia yang layak perlu menerima vaksin ini supaya kita dapat imuniti kelompok. Semua perlu dilindungi oleh kita. Baik Datuk, dalam situasi semasa sekarang ini kita masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19 ini, dengan kerisauan terhadap kadar kebolehjangkitan yang tinggi sekarang ini Datuk, masih ada lagi segelintir pihak yang menyebarkan berita-berita yang tidak berasas berkenaan vaksin ini Datuk. Mungkin Datuk boleh memberi penerangan bagaimana penularan berita-berita palsu berkenaan vaksin, berkenaan COVID-19 ini ianya merencatkan program imunisasi negara dan juga bagaimana ia merencatkan harapan kita untuk mencapai imuniti kelompok, Datuk. Ya, satu lagi soalan yang baik ya, Saudara Munawar. Itulah kita dalam menghadapi virus, kita juga melawan viral. Ya, kadang-kadang perkara viral ni lebih susah nak dikawal daripada virus ini sendiri ya. Jadi ada beberapa berita-berita infodemik ni. Apabila kita melawan pandemik, kita melawan juga infodemik ini, beberapa berita-berita yang palsu, yang tidak benar, yang merisaukan dan menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Saya mengharapkanlah pada semua pihak, satu ialah untuk tidak menularkan berita-berita yang tidak benar. Pada mereka yang mereka cipta perkara-perkara yang tidak ada asas ini, saya harap dapat berhentilah daripada melakukan perkara tersebut. Pada mereka yang tidak tahu tentang sahihnya berita ini, cuba elakkan daripada menularkan kepada orang ramai, kepada pemimpin-pemimpin masyarakat dan influencers, kepada mereka yang mampu untuk memberikan penerangan ya. Golongan muda ni yang kadang-kadang yang bagus dalam sosial media ini dapat terus memberikan penerangan kepada orang ramai, dan kepada mereka saya harap dapat mendengar daripada pihak yang sahih dia punya berita ini. Saya amat mengharapkan bagi pihak seorang rakyat Malaysia bahawa kita dapat sama-sama memberikan kerjasama ya untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, golongan ibu bapa kita, melindungi anak-anak kita, melindungi rakan-rakan kita, jiran-jiran kita di sekeliling, dengan bekerjasama menerima vaksin ini, kemudian mengamalkan SOP yang ketat, mengikuti arahan-arahan daripada pihak berkuasa untuk tidak keluar merentas kawasan-kawasan, terutama kawasan-kawasan yang kadarnya tinggi, dan juga menerangkan kepada orang ramai tentang pentingnya kita sama-sama, sebab kalau untuk kita menang ya, ini bukan sahaja tanggungjawab kerajaan, ini bukan sahaja tanggungjawab pihak-pihak KKM ataupun pihak doktor, ini bukan sahaja tanggungjawab pihak yang memberi vaksin, ini adalah tanggungjawab kita semua. Selagi kita tidak melawan ini bersama-sama, maka kita tidak akan memenangi perang ini. Mungkin terakhir sekali Datuk boleh kongsikan atau wawarkan kepada masyarakat Malaysia betapa pentingnya untuk kita register untuk mengambil vaksin ini, dan juga jangan ada mentaliti tunggu dan lihat itu. Kita harus bersedia dan untuk menerima vaksin ini secepat yang mungkin. Ya, saya bagi pihak rakan-rakan semua ingin menyatakan bahawa vaksin ini adalah salah satu program untuk kita melawan pandemik ini ya. Jadi sama-samalah kita mendaftar ya. Buat ketika ini baru 44% yang mendaftar,
makin ramai lagi boleh mendaftar. Kita ingin mencapai sekurang-kurangnya 80%. Vaksin ini mencukupi. Kerajaan telah order melebihi daripada jumlah rakyat yang 42 juta vaksin yang telah diorder daripada walaupun kita menerima bekalan secara berperingkat. Dan juga sila datang hadir apabila anda diberi janji temu. Apabila tidak dapat hadir, sila beritahu supaya kita dapat memberikan peluang tersebut kepada orang lain. Dan juga kita sama-sama berdoa dan berharap kita dapat menangi ini. Sebab kalau kita tidak datang untuk vaksin ini, walaupun kita kata adalah kita boleh buat MCO, tetapi ini not sustainable. Kita tahu kita buat MCO 1, kemudian bila kita buka saja dia naik balik. MCO 2, bila buka saja naik balik. Jadi dia tak sustainable. Untuk sustainable, apabila kita buat MCO ini, apabila semua orang telah divaksin, apabila kita buka balik, maka kadar tidak meningkat seperti mana kita dapat lihat di Amerika Syarikat, kita dapat lihat di United Kingdom dan negara-negara yang telah terlebih dahulu program vaksinasi ini. Ya, itulah antara perbincangan kita tadi, bagaimana melalui program vaksinasi ini menjadi satu jalan keluar buat kita semua dalam kita nak keluar daripada belenggu pandemik COVID-19. Jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Hanafiah Haruna Rashid, Pro-Naib Chancellor Kampus Kuala Lumpur Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Baik, itu antara sedikit perkongsian kita. Jadi peranan kita sebagai masyarakat ketika ini adalah menjadi duta kecil untuk kita menyebarkan kebaikan program vaksinasi negara. Betul.